Baik, kita boleh mulakan surah Ali Imran mulai ayat 92. Boleh catatkan makna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan sekali-kali tidak akan. Tanalu, kamu mencapai. Albirro, akan kebajikan. Hatta sehingga. Tunfiku, kamu belanjakan. Mimma, daripada apa yang. Tuhibbuna, kamu cintai. Wama, dan apa jua. Tunfiku, kamu belanjakan. Min syai'in, daripada sesuatu. Fa'innallaha, fa'inna, maka sesungguhnya. Allah, bihi, dengannya. Alim, amat mengetahui. Baik, saya masuk mula. Kita sekarang ni masuk juzuk yang keempat. Juzuk yang keempat surah Ali Imran. Dimulakan dengan lan tanalu. Ini juzuk yang keempat. Baik, saya masuk mula dan perhatikan ya. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Sekali-kali tidak akan kamu mencapai akan kebajikan sehingga kamu belanjakan daripada apa yang kamu cintai. Perkataan lan di sini sekali-kali tidak akan, maknanya nak menunjukkan mustakbal, akan datang sampai bila-bila kamu tidak akan mencapai atau mendapat kebaikan ataupun kebajikan. Bila dapatnya? Hatta, atau seperti diletakkan hatta, sehingga. Tunfiku, kamu belanjakan. Mimma, daripada apa yang. Tuhibbun, kamu cintai. Baik. Ayat ini, kalau seseorang tidak memahami tentang kaedah-kaedah nahu ataupun sorof, mereka akan dimainkan dengan ayat ini. Sebab ada ajaran-ajaran yang sesat. Mereka mempergunakan juga ayat-ayat Quran untuk kepentingan nafsu mereka. Sebab itu, perhatikan benar-benar dan saya bagi tahu supaya faham macam mana yang dikatakan ayat ini. Mengikut berdasarkan nahu. Baik. Mereka memberikan terjemahan begini. Sekali-kali tidak akan kamu memperolehi kebajikan atau kebaikan sehingga kamu belanjakan daripada apa yang kamu cintai. Jadi persoalan Tuan Guru ini berkata kepada pengikut-pengikutnya, apa yang kamu cintai, kamu tak akan dapat bir, kamu tidak akan dapat kebajikan, kamu tidak akan dapat pahala dan kamu tidak akan dapat masuk syurga.
sehingga kamu belanjakan apa yang kamu cintai. Ya. Jadi bila ditanyakan kepada anak-anak muridnya ataupun pengikut-pengikutnya, ya, saya cintai harta saya. Ya. Jadi ya, saya cintai kebun saya. Jadi macam-macam lah soalannya. Ya. Akhirnya Tuan Guru ini mengatakan salah. Sebenarnya yang kamu cintai hanyalah isteri kamu. Ya. Jadi kalau kamu nak masuk syurga dan kamu nak dapat kebajikan, kamu kena belanjakan isteri kamu. Ya. Jadi itu yang jadikan habuan untuk Tuan Guru mereka. Ya. Istrinya dijadikan habuan untuk Tuan Gurunya, kononnya nanti dia akan dapat masuk syurga, barulah dia dapat pahala besar. Ini berhati-hati. Kalau sampai kepada terperosok ke jalan ini, hendaklah kamu tarik diri. Jadi terkadang suami ini yang menarik menarik isteri. Dan isteri pula mengikut apa yang dikehendaki oleh suami. Habislah, rusaklah agama ni. Okey, sekarang kita dah belajar dan saya maklumkan, terangkan baik-baik. Sekali-kali tidak akan kamu mencapai akan kebajikan sehingga kamu belanjakan daripada apa yang kamu cintai. Sekarang tengok ayatnya, mimma. Di situ ya. Mimma, ma ni adalah isim mausul. Ma digunakan untuk benda barang, bukan barang berakal atau benda berakal. Mimma, daripada apa yang buat catatan sikit jadi ma di situ adalah isim mausul. Nama penghubung isim mausul ni. Ma dalam bahasa Arab dipergunakan untuk hal-hal yang tidak berakal. Baru digunakan ma. Jadi apa yang kamu cintai adalah hal berkaitan dengan barang, bukan orang. Bukan orang tapi barang. Contohnya yang kamu cintai ialah harta, betul. Kamu cintai harta, kamu kena belanjakan harta untuk jalan Allah. Jadi itu betul. Tapi mereka gunakan makna ma di sini, apa yang di sini mereka gunakan ataupun Tuan Guru ini telah menyesatkan pengikutnya, mengatakan bahawa yang kamu cintai ialah isteri kamu. Ini yang salah. Jadi ingatkan, kalau seandainya digunakan untuk yang berakal, dia tak guna ma, dia gunakan man, mim nun, man. Buat catatan tu. Kalau man, kegunaan dia untuk yang berakal. Kalau man pun isim mausul. Man tu isim mausul, mana orang yang. Tu untuk yang berakal. Kalau ma, untuk yang tidak berakal. Kena tahu dalam bahasa Arab dia mengikut nahunya. Kegunaan ma dengan kegunaan man. Seandainya firman ini mengatakan mimman tuhibbun, man artinya barulah betul tafsirannya, kamu belanjakan orang yang berakal untuk jalan Allah. Jadi di sini tak. Di sini Tuhan gunakan mimma. Buat catatan Jadi ma untuk yang tidak berakal. Man untuk yang berakal. Macam contoh kadang soalan pun. Kalau kita katakan man anta. Man anta, siapa engkau? Jadi man itu digunakan untuk soalan yang berakal. Man anta. Man Muhammad, siapa Muhammad?
Tapi kalau guna benda-benda yang tidak berakal, dia akan menggunakan soalan, gunakan ma. Contohnya nak mengatakan benda ini, ma haza, apakah ini? Gunakan ma. Ma haza, ya. Wa ma kiblatuka, dan apakah kiblat engkau? Gunakan ma. Tapi kalau yang berakal, wa man nabiyuka. Wa man, gunakan man. Dan siapakah nabi engkau? Jadi dah belajar harfiah ni, dalami sedikit ilmu-ilmu ini, supaya kita jangan terjebak kepada ajaran-ajaran songsang yang mereka menggunakan ayat-ayat Quran untuk mengkaburi pengikut-pengikut mereka. Ni tahu, nak tahu ya. Penggunaan ma dengan man. Jadi di sini gunakan ma ya. Okey, di sini banyak pelajaran ayat ni, walaupun satu ayat tapi saya kena terangkan nahu-nahunya sikit ya. Lan tanalu ni asalnya tanaluna. Ya, disebabkan oleh lan huruf nasab, jadi tanalu tu hukumnya mansub. Tanda nasabnya atau tanda mansubnya ya hasbun nun, iaitu hilang nun. Asalnya tanaluna. Ya. Begitu juga dengan hatta. Hatta tunfiku. Hatta tu huruf nasab juga. Ya, jadi tunfiku asalnya tunfikuna. Ya, tunfikuna. Jadi oleh kerana hatta ni termasuk huruf nasab, ya, maka fi'il mudhari ini pun mansub dengan tanda hasbun nun. Buang nun. Ya, asal tunfikuna. Tengok depannya lagi. Tuhibbuna, dia ada nun. Sebab ma tu tak ada kerja apa-apa. Ma tu mausul, dia tidak ada kerja apa-apa. Jadi tuhibbuna, ada nun dia. Ya. Depannya pula wa ma tunfiku, dah hilang nun lagi. Asalnya tunfikuna, hilang nun. Jadi ma ni bukan ma apa yang. Kalau ma apa yang, dia tunfikuna. Tapi ma ni namanya ya ma ya syarat ma jazam wa syarat. Huruf jazam dan syarat, ya. Huruf jazam dan syarat ni ya menghilangkan nun juga, iaitu tunfikuna jadi tunfiku. Dan dia ada syarat, ada jawab. Jawabnya fa innallaha. Maka sesungguhnya Allah bi dengannya amat mengetahui. Fa innallaha tu jawab kepada wa ma tunfiku min syai'in. Ya, wa ma tunfiku min syai'in, jawapannya fa innallaha bihi alim. Okey, faham ya? Jadi ayat-ayat yang kadang ada kaitan-kaitan dengan hal-hal yang begini, saya terpaksa terangkan lebih jelas, ya, supaya jangan ya dah belajar harfiah ni masih tertipu lagi, masih terperosok lagi kepada lembah-lembah ya ajaran-ajaran songsang, ya. Sedangkan Al-Quran itu hidayah, memberi pimpinan, tapi kita disesatkan oleh siapa? Ini kepala-kepala syaitan. Ya. Tok guru tapi dia mengajarkan ajaran syaitan, menipu. Ya. Jadilah macam Musailamah Al-Kazab pula. Ya. Musailamah yang banyak berdusta, mengaku dirinya nabi, dapat wahyu. Ya. Jadi ini jangan sampai terperosok ke situ. Okey, kita teruskan lagi ayat 93. Kullu ta'am, tiap-tiap makanan. Kana adalah ia. Hillan halal. Li Bani Israel, untuk Bani Israel. Illa, melainkan, ma apa yang, harrama telah mengharamkan ia, Isra'ilu oleh Israel. Bracket Nabi Yakub. Ala nafsihi, atas dirinya.
min qablu, daripada dahulu, atau nanti daripada sebelum, ya, daripada sebelum. An, bahawa tunazzala, ia diturunkan, at-taurata, akan Taurat. Kul, katakanlah oleh engkau, Fa'tu, maka datangkanlah olehmu, bitaurah, akan Taurat. Fatsluha, maka bacakanlah olehmu akannya. Bacakanlah olehmu akannya, in kuntum, jika adalah kamu, shadiqin, orang-orang yang benar. Semak semula. Kullu ta'am, tiap-tiap makanan, kana, adalah ia, khilan li Bani Israel, halal bagi Bani Israel. Bani Israel mana keturunan daripada Nabi Yaqub, disebutlah Bani Israel, ya. Turunnya ayat ini, ya, orang-orang Yahudi mengatakan, katanya, ya, kalau ya Muhammad itu, ya, ikut, ya, kalau Muhammad itu ikut Ibrahim, tentu dia tak makan daging unta, tentu dia tidak minum susu unta, ya. Nah, itu maksudnya, ya. Jadi turunlah ayat ni, ya. Katanya tiap-tiap makanan itu adalah halal, ya, bagi, ya, Bani Israel, illa, melainkan, ma harrama Israel, melainkan apa yang telah mengharamkan ia oleh Israel, ala nafsihi, atas dirinya, ya. Jadi, ya, kena ingat, ya, bahawa Israel ini adalah nama Nabi Yaqub. Nabi Yaqub digelar sebagai Israel, ya. Jadi kita jangan kata Israel jahat, ya, salah perkataan kita tu, ya. Kalau Bani Israel tu jahat, ya, keturunan daripada Israel tu jahat, boleh juga. Tapi kalau kita menuduh Israel tu jahat, itu dah menuduh Nabi Yaqub sendiri jahat. Kena ingat, ya. Sebab Israel ni adalah gelaran. Digelar masa itu Nabi Yaqub digelar Israel, ya. Itu orang-orang Yahudi meletakkan negaranya dengan nama Israel, ya. Sebab, ya, mereka mengingatkan tentang moyang mereka, iaitu Israel, iaitu Nabi Yaqub, ya. Mengikut bahasa Arab, Israel ini adalah dua perkataan, Isra dan Il, ya. Isra itu maknanya ialah Abdun, Il itu makna Allah. Jadi kalau bahasa Arabnya Abdullah lah Israel tu, ya, hamba Allah, ya. Macam tu, ya. Okey. Apa ceritanya? Ceritanya bahawa ketika Nabi Yaqub ni sudah berusia lanjut, ya, dia tidak makan lagi daging unta, ya, dan juga susu unta. Sebab, ya, bila dia makan, ya, macam ibarat kita ni, kepala kita pening, darah tinggi, ya. Jadi pada masa itu dia mengharamkan untuk diri dia, dia tak makan. Kalau istilah kita ingat tak? Kita pantangkan diri kita. Contohnya, kita dah, ya, kencing manis tinggi. Apa yang perlu kita pantangkan untuk diri kita ialah gula. Contohnya macam tu, ya. Jadi bila hal-hal yang berkaitan dengan darah tinggi contohnya, kita tidak boleh makan, ya, makanan-makanan yang boleh menaikkan darah kita. Jadi Nabi Yaqub ni bila makan daging unta ni, dia terasa pening.
Jadi bila makan dia pening. Jadi dia tak makan. Sehinggalah anak cucunya dia kata, kita punya moyang dulu tak makan daging unta tau, jadi kita tak boleh makan. Dia haramkan daging unta tu. Ya, sedangkan Nabi Yaakob katanya dia mengharamkan untuk diri dia saja, bukan untuk anak cucunya. Ya. Samalah dengan kita. Ya, kita ni ada penyakit kencing manis. Contohlah, ada penyakit kencing manis. Jadi kita ni, sudah tentulah makanan kita makanan yang banyak, tidak bergula. Kalau ada gula pun sikit, macam itulah. Ya. Adakah kita pantang untuk diri kita, bila tetamu datang, semuanya tawar, kuih tawar, makan tawar, air tawar, ya. Sebab apa? Tuannya kencing manis. Jadi tetamu semua kena ikut tuan tak gaya tuan dia lah. Ya, tuan rumah tu. Tak boleh lah. Tetamu tak ada kencing manis. Yang kencing manis tuannya. Itu kena faham macam tu. Ya. Ini yang berlaku kepada Nabi Yaakob. Ya. Dia mengharamkan atau mempantangkan untuk diri dia. Jadi orang ataupun Bani Israel ini, Bani Israel ini, iaitu orang Yahudi, dia menuduh Nabi Muhammad, kata ikut Nabi Ibrahim, tapi dia makan daging unta. Jadi turunlah ayat ni. Baik. Diterangkan katanya, Nabi Yaakob ini atau Israel ini, diterangkan dia hanya mengharamkan untuk diri dia saja min qabli an tunazzalat Taurah, daripada sebelum bahawa turunnya Taurat. Setelah turun Taurat, haramnya Nabi Yaakob mengharamkan untuk diri dia, semasa belum turun Taurat. Setelah turun Taurat, dalam Taurat ni sebenarnya tidak ada mengenai tentang pengharaman daging unta dan susu unta. Kul, katakan oleh engkau ya Muhammad, fa'tu bitaurat, maka datangkanlah olehmu akan Taurat. Mana? Fatluha, bacalah olehmu akannya, in kuntum shadiqin, jika adalah kamu orang yang benar. Dicabar. Nabi cabar, datangkan datang atau bawakan Taurat, baca dia. Jika kamu benar mengatakan, daging unta itu haram, susu unta itu haram. Cuba bacakan. Ni kalau nak tahu. Sebab itu ni kadang kita jangan senang-senang mengharamkan benda yang Tuhan tidak haramkan, Nabi tidak haramkan. Kita sebut, ini haram. Tak boleh. Kecuali yang diharamkan oleh Nabi, yang diharamkan oleh Allah, itu tak apa. Jangan kita suka-suka haramkan. Kita tak suka, kita haram. Kata haram. Tak boleh. Kalau kita didakwa, cuba bacakan. Ayat mana, surah mana, hadis mana mengatakan benda ni haram. Dapat tak kita bawa? Itu cabaran. Ini dicabar. Zaman Nabi macam itulah, mencabar orang Yahudi ni. Keras sangat mereka mengatakan, Nabi ni tak betul. Sebab makan daging unta. Kalau tak betul, kan suruh bawa kitab Taurat tu baca. Ada tak di situ daging unta haram? Baik, sama lagi ayat yang ke-94. Faman, maka barang siapa iftara, telah mengada-adakan ia, alallahi, atas Allah, al-kaziba, akan kedustaan, min ba'di, daripada sesudah, zalika, itu, wa ulaika, maka orang-orang itu, mereka lah, az-zalimun, orang-orang yang zalim.
Baik, ya saya mak semula. Faman iftara 'ala Allahil kaziba min ba'di zalika. Maka barang siapa telah mengada-adakan ia atas Allah kedustaan daripada sesudah itu. Dah jelas hujah dan juga dalil, ya, tapi dia masih lagi dia mendustakan, ya, mendustakan ayat-ayat Allah. Dia mengatakan yang Allah tak haramkan dia haramkan, faulaika humuz zalimun. Maka orang-orang itu merekalah orang-orang yang zalim. Baik, sambung lagi. Kul, katakanlah oleh engkau. Sadaqallah, maha benarlah Allah. Fattabi'u, maka ikutlah olehmu millata Ibrahim, agama Ibrahim. Hanifah, yang cenderung lurus. Wa ma kana, dan tiada adalah ia, minal musyrikin, daripada orang-orang yang mempersekutukan. Baik, saya mak semula. Kul, katakanlah oleh engkau ya Muhammad, sadaqallah, maha benarlah Allah. Ya, Allah yang telah menerangkan, menjelaskan, memberi hujah. Ya, itulah Allah. Benarlah firman Allah. Fattabi'u millata Ibrahim, maka ikutlah olehmu akan agama Ibrahim. Hanifah, yang cenderung lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan tiada adalah ia daripada orang-orang yang mempersekutukan. Ya, jadi Nabi SAW adalah mengikut agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Jadi banyak sunnah-sunnah Nabi Ibrahim yang telah dijadikan syariat dalam agama Nabi SAW. Contohnya bab haji sahaja pun, itu adalah daripada perjalanan Nabi Ibrahim, atau sunnah Nabi Ibrahim. Bersunat untuk lelaki itu juga adalah sunnah daripada Nabi Ibrahim. Potong kuku, semuanya itu juga sunnah Nabi Ibrahim. Jadi sebab itu Nabi Ibrahim ni bukan orang musyrikin. Daripada awal, daripada kecil, Nabi Ibrahim bersih daripada hal-hal yang mempersekutukan Allah. Walaupun tak ada siapa nak mendidik Nabi Ibrahim. Bapaknya adalah pengukir berhala, penjual berhala. Masyarakatnya keliling semua berbudaya menyembah berhala. Tapi Nabi Ibrahim bersih daripada keberhalaan. Inilah nak dikatakan Nabi Ibrahim ni Hanifah, cenderung lurus, bukan orang musyrikin. Ingat tak, kalau kita baca iftitah, satu perkataan, wama kana minal musyrikin. Wama, dan tiada adalah ia, wama kana minal musyrikin. Wa ana, wama, satu apa? Wa ana minal muslimin. Wa ana minal muslimin. Wa ma ana minal musyrikin. Tu. Atau hati-hati dalam baca iftitah tu. Ada satu wama, ada satu tak ada wama. Satu wa ana minal muslimin. Wa ana. Terjemahkan harfiah supaya kita ingat. Wa ana, dan aku, minal muslimin, daripada orang-orang muslim. Wa ma ana, wa ma atau dan tidak. Wa ma ana minal musyrikin, dan tiada aku, wa ma ana, dan tiada aku, minal musyrikin, daripada orang-orang yang mempersekutukan.
Tu dah belajar harfiah ni, ya, kita boleh mengagak makna dia tu. Satu wa ana, satu wa ma ana. Kalau tersilap nanti, ya, tak memahami makna, ya, harfiah dia, entah-entah dah 20 tahun, kita katakan wa ma ana minal muslimin. Wa ma ana minal muslimin. Kita tak sedar. Dan tiada aku daripada orang-orang muslim. Kan kacau. Dah 20 tahun dah. Ya, berikrar depan Tuhan. Aku bukan orang muslim, aku ni orang musyrik. Aku ni orang mempersekutukan. 20 tahun dah. Ya, pasal apa? Perkataan ada wama dengan satu lagi tak ada wama. Itu ingatkan. Ya. Jadi ma tu makna tiada kat situ. Ya. Wa ma'ana minal musyrikin. Itu betul. Wa ana minal muslimin. Itu betul. Jangan terbalik. Sehingga meletakkan wa ma'ana minal muslimin. Kacau. Ya. Okey, kita ada masa untuk melihat tata bahasa yang boleh dijadikan penambahan dalam pelajaran kita. Ya. Baik, kita daripada bawah. Ya, daripada bawah. Perkataan ayat 95 ni, ya, ayat 95 kita tengok pada perkataan ya fattabi'u. Fattabi'u, maka ikutlah olehmu. Itu fi'il amar. Cuba kita ambil daripada 3 huruf madi dia. Ya, apa perkataannya? Kalau kita sebut daripada ittabi'u ni. Ya. Hurufnya apa? Buka mic, ya, salah satu buka mic. Ya. Taba'ain. Ya, taba'ain. Jadi sekarang ni perkataan asal yang kita nak kena cari pada fi'il madinya ialah taba'ain. Okey, cuba kita cari dalam kamus. Perkataan ta ambil alif bata. Alif bata. Dah jumpa ba, ta, lepas ta, ba. Ya. Mula-mula ta alif. Lepas tu ta ba. Lepas ta ba, ain. Okey, muka surat 46. Okey, 46 ya. Bawah sebelah kanan. Yang dalam bracket tu. Tabi'a yatba'u taba'an. Taba'an, ya, taba'an, taba'an, taba'atan. Itu masdar. Yang ada tanwin-tanwin tu masdar, ya. Okey, maknanya ialah mengikut, menurut atau patuh. Tabi'ah. Okey, macam mana isim fa'il daripada tabi'ah? Yes, isim fa'il dia. Isim fa'il ni apa? Tabi'un. Tabi'un. Isim maf'ul? Isim maf'ul? Matbu'un. Matbu'un. Ya. Makan zaman alat. Macam mana? Makan. Matba'un. Matba'un. Alat. Midba'un. Ya. Baik. Ulang sekali lagi. Tabi'ah, madi. Kalau isim fa'il apa? Tabi'un. Kalau isim maf'ul, matbu'un. Ikut wazan maf'ulun. Matbu'un. Ya. Kalau isim makan, matba. Jangan mat. Matba'un. Itu satu makan, satu zaman. Kalau alat, ke bawah. Mitba'un. Ya. Lagi sekali, ini untuk kemahiran. Ya, sekali lagi, kalau isim fa'il tabi'ah, isim maf'ul, matbu'un. Ya, kemudian makan, zaman, alat, mitba'un.
Ya, penambahan dia tafdil mubalaghah. Ya. Tafdil ni mana lebih, mubalaghah maknanya tersangat. Jadi penambahannya tafdil dan mubalaghah. Macam mana jadikan isim tafdil? Letak alif di awal. Ya, atba'u. Atba'u. Ya, alif taba ain. Tambah alif di awal. Atba'u. Atba'u maknanya lebih ikut. Lebih mengikut. Lebih mengikut. Kena tambah lebih. Ya. Atba'u. Nak jadikan isim tafdil tambah alif di awal. Kemudian isim mubalaghah, ya, mubalaghah ni tersangat. Tersangat. Macam mana buat mubalaghah? Ya, alifnya di tengah pula. Tab, matikan, sabdu ya, sabdukan. Tabbaun. Ta ba alif ain. Ta ba alif ain. Tapi ada sabdu untuk jadikan di mubalaghah. Tabbaun. Maknanya apa? Tersangat mengikut. Tersangat mengikut. Baik, ulang balik macam mana isim tafdil? Atba'u. Mubalaghah? Tabba'un. Ada tanwin. Bunyikan tanwin dia. Kalau tafdil, tak ada tanwin. Tatba'u saja. Atba'u. Kemudian tabba'un. Baik, sekali lagi ya. Ulang daripada awal balik. Kalau madi, tabi'ah. Kalau isim fa'il? Tabi'un. Isim maf'ul? Matbu'un. Ya, makan? Matba'un. Zaman? Matba'un. Alat? Mitba'un. Tafdil? Atba'u. Mubalaghah? Tabba'un. Baik. Supaya tidak lupa, ya, kita ingatkan mudhari'nya yatba'u. Yatba'u nak jadikan fi'il amar dan nahi, tentu ambil daripada mudhari'. Baru boleh kita buat, ya, amar dan nahi. Sebab bentuk amar dan nahi kena ikut mudhari'. Amar suruh, nahi larang. Macam mana nak jadikan amar kalau yatba'u? Macam mana? Bunyi. Jadi bunyinya? Itba. Tadi kata ain mati, lepas tu tak mati pula. Ya? Itba. Jadi fi'il amarnya kena bunyi ba ain tu ba. Jadi itba. Sebab fi'il amar dan nahi ikut mudhari'. Kalau nahi? La tatsba. La tatsba. Ya, kalau nahi, naikkan saja ya jadi ta. Jadi ya jadi ta sebab dia memang dibuat daripada mudhari'. Jadi ya tukar jadi ta, mana engkau. Yatba. Jadi tatba. Macam tu. Tatba. La tatsba. Ya. Okey, kita susun sedikit. Tabi'ah madi, mudhari'nya yatba'u. Masdar dia taba'an. Taba'an. Kita ambil satu saja. Walaupun dia ada 2, 3, kita ambil satu saja taba'an. Okey, kalau fi'il amar? Itba. Nahi? La tatsba. Isim fa'il? Tabi'un. Isim maf'ul? Matbu'un.
Makan, matba'un. Zaman, matba'un. Alat, mitba'un. Tafdil, atba'u. Mubalaghah, tabba'un. Okey, sekarang saya sebut tulis ya. Nombor 1 tulis madi. Madi. Yang kedua mudhari. Yang ketiga masdar. Masdar. Ya, masdar ni nama terbitan ya. Masdar. Yang keempat ya fi'il amar. Kelima fi'il nahi. Keenam isim fa'il. Ketujuh isim maf'ul. Ketujuh ke? Ke-8 ya? Ketujuh. Tujuh maf'ul. Okey. 8 makan. 9 zaman. 10 alat. 11 tafdil. 12 mubalaghah. Baik, dalam meletak makna supaya betul dan tepat, cuba catatkan. Kalau madi ada telah ia. Telah ia. Mudhari ia. Masdar buat sendiri ya. Masdar ni nama terbitan buat sendiri sebab dia tidak ada kaedah. Contohnya kalau pulang ya, pulangan. Ya, kalau pergi pemergian. Dia ikutlah masdar nama terbitan macam tu. Kalau jalan perjalanan, dia tidak ada kaedah ya, kaedah yang tepat nak letak. Okey. Masdar. Kalau fi'il amar ya, fi'il amar ya penambahan makna lah oleh engkau. Mesti nak ada lah oleh engkau. Contohnya misal kata kalau makna tolong, tolonglah oleh engkau. Jadi tambahan dia lah oleh engkau. Kalau nahi, jangan engkau. Misal kata tolong, jangan engkau tolong. Contohnya ya. Jangan engkau. Isim fa'il penambahan makna yang. Contohnya kalau tolong, yang menolong. Macam tu. Isim maf'ul penambahannya yang di. Catat ya. Yang di. Contohnya kalau tolong, yang ditolong. Isim makan penambahannya ialah tempat. Kalau makna tu tolong, tempat tolong. Isim zaman maknanya masa. Kalau misal kata tolong, masa tolong. Macam tu. Tambah masa. Isim alat, ya, kita terjemahkan juga alat. Kalau misal kata tolong, alat tolong. Macam tu. Isim tabdil, ya, dengan penambahan makna lebih. Lebih. Kalau tolong, lebih tolong. Ya. Mubalaghah, ya, penambahan makna ialah tersangat. Tersangat ataupun maha untuk Allah. Ya. Kalau Allah maha lah. Ataupun amat. Ya. Jadi untuk kebiasaan kita letak tersangat, terlampau, ya, boleh. Kalau misal kata tolong, terlampau tolong, tersangat tolong, ya. Terlampau menolong, tersangat menolong, ya. Okey, cuba satu makna lain, ya, cuba susunkan mengikut kaedah yang dibagi, kaedah makna yang dibagi. Okey, saya letakkan makna tinggal. Tinggal. Kalau madi apa? Telah tinggal ia. Kalau mudhari?
Ia tinggal. Ya. Kalau masdar tinggal. Peninggalan. Boleh? Peninggalan. Kalau amar tinggallah oleh engkau. Kalau nahi jangan engkau tinggal. Ya. Kalau isim fa'il yang tinggal. Meninggal dah mati pula, yang tinggal. Kalau isim maf'ul yang ditinggalkan. Kalau makan tempat tinggal. Zaman alat tabdil lebih tinggi. Mubalaghah tersangat tinggal. Macam itulah kedudukannya, ya. Baik. Kita sekarang ni nak cari perkataan sodaqallah, sodaqah. Itu fi'il madi tu. Sodaqah. Tapi kalau Allah kita terjemah maha benar Allah. Tapi kalau biasa-biasa sodaqah man telah benar ia. Cari perkataan dalam kamus sodaqah. Sod dal kop. Sod dot tozo. Pa kop kap. Lepas apa tu? Sin sod. 184. Okey. Buka 184 masing-masing. Ya, perkataan sodaqah. Ya. Sebelah kanan. Ya, sebelah kanan bawah. Baris yang keempat daripada bawah kanan, ya. Sodaqah yasduku sodakon sidekon. Kita ambil sidekon, ya, sebab lebih terkenal dengan sidekon, ya. Sodaqah yasduku sidekon. Ya. Di sini dah ada 3, 1 madi, 2 mudhari, ya, 3 masdar, ya. Jadi makna di sini ialah benar. Ya. Cuba buat terjemahan saja. Saya nak dengar terjemahan saja. Kalau madi benar apa? Telah benar ia. Kalau mudhari? Kalau masdar? Kebenaran. Amar? Benarlah oleh engkau. Nahi? Isim fa'il? Isim maf'ul? Yang dibenarkan. Makan? Alat? Zaman? Alat? Tafdil? Lebih benar. Mubalaghah? Tersangat benar. Ya. Okey, cuba buat perkataan sodaqah. Sodaqah sampailah mubalaghah. Sodaqah yasduku mudhari, sidqon masdar. Pelamar usduk. Ikut dal kop duk tu bunyi usduk. Nahi la tasduk. Isim fa'il sodikun. Isim maf'ul masdukun. Masdukun. Ya, makan masdakun, zaman masdakun, alat misdakun, tafdil kan mana ada ba pula dah merepek-repek dah tu. Isim tafdil asdaku. Kalau mubalaghah
Ada sabdu. Sodakun. Okey, tengok 185. 185 sebelah kiri. Sebelah kiri bawah. Tengok baris yang ke berapa ni? Ke atas sikit. 2, 4, 6, 8, 10. Daripada bawah. Sorofa yasrifu sorfan. Ini yang kita belajar sorof. Maknanya menolak, mengembalikan. Kita terjemah memalingkan. Letak mana memalingkan. Jadi ilmu sorof ni ilmu perpalingan. Ia memalingkan madi ke mudhari' ke amar. Macam tu memalingkan namanya. Okey, sekarang apa yang perlu dibuat? Ia buat latihan di rumah. Sorofa yasrifu sorfan dengan makna memalingkan. Terjemah ya, letak mana memalingkan. Okey. Buat semuanya ada 12. Jadi ni madi mudhari' masdar dah ada nah. Ya, ambil 3 ni. Madi mudhari' masdar. Kemudian sambunglah kepada fi'il amar, nahi, isim fa'il sampailah isim mubalaghah. Jumlahnya ada 12 dan letak maknanya sekali. Makna asas ialah memalingkan. Memalingkan. Okey, faham tak? Faham. Insya-Allah, alhamdulillah. Itu latihan. Satu saja. Berkuat puasa seminggu. InsyaAllah. InsyaAllah.